Dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alaina hifdzaka wa yushu alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surah 64 dan 65. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti awak takkan dengar suara muallim, awak takkan jelas suara muallim. Okey, buka buku teks bahasa Melayu muka surat 64 dan 65. Okey, untuk hari ini muallim akan ajar awak bagaimana cara untuk kita membina kerangka karangan dan juga cara untuk kita menulis karangan penuh. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 64. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni, boleh tunjukkan kepada awak. Okey, muka surat 64 ni, yang dia bagi gambar ni, itu semua ialah dipanggil sebagai kerangka karangan. Okey, nampak tak kat depan yang boleh tunjukkan ni? Nampak dua tak? Muka surat 64 dan 65. Nampak dua-dua? Kalau tak nampak bagi tahu ya. Okey, dalam muka surat 64 dan 65 ni, ini dipanggil sebagai karangan cerita. Karangan ni ada banyak jenis. Untuk karangan muka surat 64 dan 65 ni, ini ialah karangan cerita. Macam mana nak tahu dia karangan cerita? Tengok gambar yang dia bagi tu. Itu gambar yang dia bagi dah panduan kepada awak, karangan cerita, berkaitan dengan cerita. Okey, tajuk dia bertolak ansur. Okey, bertolak ansur. Okey, ini situasi ini ada salah situasi yang berada di sekolah. Macam mana kita tahu di sekolah? Tengok, ada cikgu dan juga ada murid-murid. Okey, buka buku teks muka surat 64. Siapa yang baru masuk? Okey, siapa yang buka mic tu, tolong tutup. Kalau ramai yang buka, nanti suara muallim tak dengar. Okey, ini ialah situasi di sekolah. Mereka semua berada di dalam kelas. Yang pakai baju purple ni, ini cikgu dia. Dan yang lain-lain semua ni, ini murid-murid sekolah. Kita tengok baju pun kita dah tahu dah, itu ialah murid sekolah. Okey, tengok dalam dialog tu. Yang cikgu dia cakap apa? Murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Ini cikgu dia cakap dekat murid dia esok. Kenapa dengan esok? Mereka akan mengadakan persembahan kuaya. Persembahan kuaya ni, awak tengok gambar yang keempat ni. Persembahan kuaya ni persembahan nyanyian secara berkumpulan. Kau tengok yang dalam pentas ni, diorang semua berada dalam pentas, diorang menyanyi beramai-ramai secara berkumpulan. Itu kuaya. Sempena apa? Sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerja sama. Kenapa cikgu dia bagi tahu begitu? Sebab mereka semua ni akan masuk pertandingan kuaya. Tengok gambar yang keempat dia bagi ni. Sebab itulah cikgu dia kata supaya semua bersedia dan saling bekerjasama untuk sama-sama berlatih mempersembahkan persembahan kuaya. Okey, tengok gambar yang pertama. Dia dah bagi dah ni. Ini dipanggil sebagai kerangka karangan. Ini gambar yang pertama dia dah bagi dah ni. Ini untuk pertama,
Ini untuk yang kedua, ini untuk yang ketiga, dan ini yang keempat sebagai bantuan, panduan kepada awak untuk membina karangan. Okey, yang pertama ada gambar 3 orang budak lelaki. Dia bagi kat situ ayat persiapan dan juga pakaian kebangsaan. Maksudnya kat sini siapa yang buat persiapan tu? Mereka semualah. Murid-murid semua ni, diorang buat persiapan untuk nyanyian, dan diorang kena pakai baju apa ni? Pakai pakaian kebangsaan, iaitu baju Melayu bagi murid lelaki dan baju kurung bagi murid perempuan. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, tengok gambar dia bagi ni. Ada seorang budak lelaki, murid lelaki. Tengok ayat yang dia bagi. Tertinggal samping, risau. Ini karangan yang kita akan buat lepas ni. Ada seorang tertinggal samping, tertinggal dekat rumah, atas meja rumah dia, dan dia pun berasa risau. Okey, yang ketiga pula, berikan samping guna selendang. Masa dia bagi tertinggal samping ni, ada seorang kawan dia berikan samping dia kepada budak yang tertinggal ni, dan dia pun akan gunakan selendang. Tengok yang kat depan ni. Tengok yang dia pakai ni. Ini dia pakai selendang. Yang lain semua ni, ni semua ni pakai kain samping. Dan gambar yang keempat, penutup dia dengan semangatnya bangga. Dengan semangatnya, mereka semua ni membuat persembahan nyanyian dengan semangatnya dan dia pun bangga. Okey, setakat ni semua faham berkaitan dengan gambar ni? Faham Okey, berdasarkan gambar tu, tengok muka surat 65. Dia dah bagi dekat atas ni. Kerangka karangan. Ini yang dipanggil sebagai kerangka karangan. Kerangka ni sebagai panduan untuk awak membina karangan. Ini yang warna hijau ni, yang kotak warna hijau dia bagi ni, ini dipanggil sebagai karangan penuh. Tapi yang ini sebagai kerangka je untuk membantu awak membina karangan. Berdasarkan yang dia bagi ni, warna hijau ni, macam mana dia orang buat karangan? Berdasarkan kerangka yang telah diberikan di atas ini. Itu sebagai panduan untuk dia. Okey, dalam karangan ada 5 perenggan yang awak kena buat. Ingat, dalam karangan ada 5 perenggan. Untuk perenggan yang pertama sebagai pendahuluan. Pendahuluan, sebagai pendahuluan. Karangan ni nak menceritakan tentang apa? Bila orang baca je karangan ni, perenggan yang pertama orang baca, okey, orang dah tahu dah. Okey, karangan ni bercerita tentang hari kebangsaan. Contoh dia. Ataupun kalau karangan lain, karangan ni bercerita tentang amalan membaca contohnya. Itu sebagai pendahuluan, sebagai pengenalan. Karangan ni nak menceritakan tentang apa? Itu sebagai pendahuluan. Itu untuk perenggan yang pertama. Perenggan pertama sebagai pendahuluan. Dan perenggan kedua, ketiga dan keempat sebagai isi dia. Okey, kalau karangan kita ni pendahuluan ni berkaitan dengan hari kebangsaan. Diorang membuat persembahan kuaya sempena hari kebangsaan. Jadi untuk perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat, kita ceritalah apa yang terjadi semasa persembahan tu. Dan perenggan yang kelima barulah kita kena tutup karangan kita. Ingat, dia ada pendahuluan, 1 perenggan, 3 perenggan isi dan 1 penutup. Jadi akan ada 5 perenggan untuk setiap karangan. Yang macam ini. Ini perenggan yang pertama sebagai pendahuluan. Okey, bila orang baca je, Sekolah Kebangsaan Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Murid-murid tahun 3 Ansana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Jadi bila perenggan pertama orang baca, perenggan pendahuluan, okey, orang dah tahu ke? Orang dah tahu dah karangan ni bercerita tentang persembahan kuaya. Itu yang dimaksudkan dengan pendahuluan. Jadi perenggan kedua pula, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat sebagai isi dia. Ini isi yang pertama. Ini isi yang kedua. Dan ini isi yang ketiga. Dan yang terakhir sekali mestilah ada penutup. Inilah penutup dia. Setakat ni semua jelas? Semua faham lagi berkaitan dengan karangan? Ada sesiapa yang tanya soalan? Jelas. Tak ada. Jelas. Okey.
Dalam ayat ini dia dah bagi dah kerangka karangan. Okey, tengok pendahuluan. Dia bagi tahu kat sini menyertai persembahan kuaya sempena hari kebangsaan. Okey, kita nak bina karangan, mula-mula kita kena bagi tahulah nama siapa. Apa nama yang nak menyertai persembahan kuaya ni? Kalau dekat sini dia bagi dah Sekolah Kebangsaan Gemilang. Okey, dalam gambar ni sekumpulan pelajar. Diorang dari sekolah mana? Dari Sekolah Kebangsaan Gemilang. Kat sini dia bagi dah menyertai persembahan kuaya. Jadi kita kena bagi tahu lah siapa yang menyertai persembahan kuaya tu. Dalam sini dia bagi pada awak panduan kepada awak Sekolah Kebangsaan Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Okey, yang kedua menyertai persembahan kuaya. Kita kena bagi tahu siapa yang menyertai persembahan kuaya tu. Jadi dalam gambar yang dia bagi ni, dia bagi murid-murid tahun 3 Angsana. Dia bagi nama murid-murid tahun 3 Angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Maksudnya dalam tahun 3 ni, tahun 3 Angsana ni, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Itu yang dimaksudkan dengan pelbagai kaum. Okey, setakat ni semua jelas berkaitan dengan pendahuluan? Jelas. Okey. Jelas. Okey, ingat dia buat ni berdasarkan kerangka menyertai persembahan kuaya. Siapa yang menyertai persembahan kuaya? Kat sini menyertai persembahan kuaya dan menyertai persembahan kuaya sempena hari kebangsaan. Bagilah sempena hari kebangsaan. Siapa yang menyertai? Murid-murid tahun 3 Angsana. Jadi bila pendahuluan, bila orang baca je, okey, awak baca pendahuluan ni, awak dah faham dah. Okey, karangan ni tentang hari kebangsaan. Murid-murid tahun 3 ni, dia orang menyertai persembahan kuaya. Itu untuk pendahuluan. Okey, masuk dengan perenggan yang kedua. Isi pertama bagi perenggan kedua. Okey, kita ceritalah perenggan kedua ni, apa yang terjadi sepanjang persembahan diorang ni. Itu yang dimasukkan dia, perenggan kedua. Okey, dalam sini dah bagi dah persiapan untuk pertandingan kuaya. Di bahagian pertama, persiapan untuk pertandingan kuaya. Okey, tengok gambar yang kedua ni. Persiapan pakaian kebangsaan. Okey, dia bagi persiapan dan pakaian kebangsaan. Okey, kat sini dia bagi persiapan untuk pertandingan kuaya. Siapa yang membuat persiapan tu? Kena ingat, kita kena letak nama orang kat depan. Siapa yang menyertai pertandingan kuaya? Kat sini dia bagi murid-murid tahun 3 Angsana. Jadi untuk perenggan kedua, kita bagi tahulah berkaitan dengan ni. Dalam perenggan yang kedua ni, kat sini dia punya isi dia. Okey, persiapan untuk pertandingan kuaya. Siapa yang membuat persiapan tu? Kat sini dia bagi murid-murid tahun 3 Angsana sibuk membuat persiapan titik. Mereka buat apa? Saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Kat sini dia bagi dah persiapan untuk pertandingan kuaya. Kat sini pun dia ada membuat persiapan. Dan isi yang kedua memakai pakaian kebangsaan. Dan ada juga kat sini mereka memakai pakaian kebangsaan. Itu yang dia bagi kerangka ni untuk isi yang kedua. Dia bagi dah kerangka. Kita hanya tulis ayat penuh sahaja. Okey, persiapan untuk pertandingan kuaya siapa? Murid-murid tahun 3 membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Okey, tengok gambar ni, dia membantu kawan dia buat apa? Memakai samping. Itu. Mereka, okey, yang kedua dia bagi memakai pakaian kebangsaan. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Itu untuk isi yang kedua, perenggan yang kedua. Okey, setakat ni semua jelas, semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Jelas. Okey. Jadi untuk gambar yang kedua ni, ini karangan dia. Okay, jadi gambar yang kedua ni, karangan dia yang ini. Yang kedua, perenggan yang ketiga. Untuk isi yang kedua, dia bagi jiba tertinggal samping
berasa risau. Tertinggal samping, berasa risau. Okey, mula-mula tertinggal samping tu siapa yang tertinggal samping tu? Kita nak bina ayat penuh, kita kena letak nama dia. Macam dekat sini dia bagi nama dia. Siapa? Jiva. Jiva tertinggal samping. Jadi, tengok dia buka beg. Jadi, kita bagi ayat penuh. Jiva membuka beg. Kenapa dia buka beg tu? Dia hendak mengambil sampingnya. Setiap pelajar kena pakai samping. Jadi sepatutnya setiap pelajar dari rumah bawa samping. Sebab itulah Jiva membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba, nak bagi tahu terkejut. Tiba-tiba muka Jiva berubah. Tengok muka dia berubah. Dia buka beg, muka dia pun berubah. Sebab apa? Jiva tertinggal samping di rumah. Kat sini dia bagi dah. Jiva tertinggal samping di rumah. Ini tertinggal samping di rumah. Jadi itu untuk ayat dia yang pertama. Tertinggal samping di rumah. Jiva amat risau. Berasa risau. Kenapa dia risau? Jiva berasa risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Mereka kan dah bagi tahu akan memakai pakaian kebangsaan. Semua murid kena pakai pakaian kebangsaan yang penuh. Pakai songkok, baju Melayu dan juga samping. Tapi Jiva ni dia tertinggal samping dia. Semasa datang sekolah tu dia tertinggal samping dia. Jadi berdasarkan kerangka yang telah diberi ni, Jiva tertinggal samping berasa risau. Jadi kita binalah ayat Jiva membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka Jiva berubah. Kenapa muka dia berubah ni bila buka beg? Dia Jiva tertinggal samping di rumah. Sebab tu dia sedih, dia tertinggal samping dekat rumah. Jiva berasa amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Okey, setakat ni semua jelas untuk perenggan yang ketiga? Jelas. Jelas. Okey, tengok gambar yang ketiga pula. Okey, gambar yang ketiga. Tadi Jiva tengah cari samping. Ni kawan dia datang. Dia bagi berikan samping guna selendang. Okey, jadi isi ketiga. Kita nak letak apa kat sini? Apa dia? Kat sini dia bagi dah. Berikan samping guna selendang. Jadi kita kena masukkan ayat berikan samping. Jadi kita kena bagi siapa yang memberikan samping tu. Kat sini dia bagi tahu Saiful. Jadi macam mana kita nak bina ayat penuh? Saiful. Siapa tahu? Gunakan perkataan yang diberi ni. Saiful memberi samping kepada pandai. Saiful memberikan samping siapa? Kepada sampingnya kepada siapa? Sampingnya kepada Jiva. Kepada Jiva titik. Kita gunakan ayat penuh. Itu untuk yang pertama, berikan samping. Kita pun dah guna memberikan samping. Ingat, memberikan samping siapa? Kena letak nama. Saiful memberikan sampingnya kepada Jiva. Itu untuk yang pertama. Okey, yang kedua, guna selendang. Okey, tengok gambar yang keempat ni. Yang lain semua pakai samping, tapi yang ke depan ni Saiful dia pakai selendang. Sebab apa dia pakai selendang? Sebab kain samping dia dah bagi kepada Jiva. Jadi sebagai ganti dia ada kat depan ni, dia akan pakai selendang. Jadi macam mana kita nak guna ayat penuh? Guna selendang. Mula-mula kita kena letak nama dulu. Siapa nama dia? Saiful. Saiful. Macam mana nak masukkan ayat guna selendang? Menggunakan apa? Saiful menggunakan selendang. Selendang sebagai ganti. Okey. Nak bagi panjang ya. Sebab apa? Sebab kain dia dah bagi kepada Jiva. Okey, itu untuk perenggan yang keempat. Okey, setakat ni semua faham? Okey, jadi satu perenggan pertama dah ada pendahuluan, ada perenggan kedua, ketiga dan keempat.
Okey, perenggan kelima kita kena tutup karangan kita. Macam awak tengok cerita, dia ada penutup dia. Jadi gambar yang keempat ni sebagai penutup. Dengan semangatnya bangga. Okey, mereka semua bernyanyi dengan semangatnya berasa bangga. Jadi kat sini dengan semangatnya. Okey, kat sini dia bagi tahu giliran kumpulan kuaya ke tahun 3 Ansana telah tiba. Okey, kat sini dia beritahu maksudnya bukan kelas tahun 3 je yang masuk pertandingan kuaya ni. Ramai lagi kelas yang lain masuk. Jadi mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Okey, dengan tertibnya. Mereka berada di atas pentas dengan susunan yang rapi. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Okey, kita kat sini dia bagi menyanyikan lagu dengan semangatnya. Okey, kita kena letak nama siapa yang menyanyikan lagu tu. Yang masuk pertandingan ialah murid-murid tahun 3 Ansana. Jadi mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Lepas tu dia bagi mereka sangat bangga. Jadi mereka sangat bangga kerana apa? Kerana dapat membuat persembahan. Okey, setakat ni semua okey? Semua faham berkaitan dengan karangan cerita? Ada sesiapa nak tanya soalan? Lepas ni Mualia akan bagi kerja rumah kepada awak. Awak kena bina pula karangan sendiri. Siapa yang tak faham tanya sekarang. Muka surat 64 dan 65 ni ini dipanggil sebagai karangan cerita. Boleh faham berkaitan dengan karangan cerita? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Soalan? Okey, tak ada soalan. Buka pula buku teks awak muka surat 71. Buku teks buka muka surat 71. Okey, kita masuk sikit lagi. Kalau tadi muka surat 64 dan 65 yang tadi yang Mak terangkan kepada awak itu ialah karangan cerita. Dalam muka surat ya. Nak pergi tandas? Silakan. Okey, dalam karangan muka surat 671 ini ialah karangan fakta. Dia bukan karangan cerita dah. Dia bukan menceritakan. Ini dipanggil sebagai karangan fakta. Okey, tengok tajuk dia. Kami bersahabat, Saiful, Yimei dan Jiva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Itu dia karangan dia. Menghormati sahabat. Jadi karangan kita yang kena buat ialah kita kena bina karangan tentang apa? Tentang menghormati sahabat. Kat situ dia dah bagi dah. Menghormati sahabat. Okey, dalam kotak warna kuning ni dia dah bagi dah kepada awak kerangka karangan. Okey, tengok macam Mak bagi tahu tadi, karangan kena ada 5 perenggan. Perenggan yang pertama sebagai perenggan pendahuluan, perenggan kedua, ketiga dan keempat sebagai isi dan yang terakhir kena ada penutup. Ingat, karangan awak kena ada 5 perenggan. Paling minimum 5 perenggan. Kena ingat yang tu, kena ada pendahuluan, lepas tu ada isi 3, lepas tu ada penutup. Okey, tengok. Karangan kita berkaitan tentang apa? Kat situ dia dah bagi, dalam tajuk tu dia dah bagi karangan tentang menghormati sahabat. Okey, kat atas ni dia bagilah kepada awak. Menghormati sahabat. Jadi karangan kita kena bina tentang tajuk dia menghormati sahabat. Okey, maksud dia cara kita nak menghormati sahabat. Macam mana cara kita nak menghormati sahabat ni? Okey, cara ini yang dimaksud dengan fakta, karangan fakta. Kita nak macam mana cara kita nak menghormati sahabat kita ni? Okey, kita tengok dulu dengan perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama ingat sebagai pendahuluan. Maksudnya bila orang baca karangan awak ni, orang dah tahu. Okey, karangan ni nak menceritakan tentang apa? Okey, tengok dia bagi hubungan rapat selain keluarga. Ingat, karangan kita ni karangan tentang sahabat. Jadi mula-mula untuk perenggan yang pertama, kita kena bagi tahulah sahabat ni maksud dia apa? Sahabat kat sini dia bagi tahu sahabat ialah
orang yang mempunyai hubungan rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Dia bagi tahu menghormati. Jadi bila awak baca je karangan ni, bila awak baca je perenggan yang pertama, awak dah faham dah. Karangan ni nak menceritakan tentang apa? Karangan ini nak menceritakan tentang sahabat. Okey, itu untuk perenggan yang pertama. Dia bagi kerangka, dia bagi tahu hubungan rapat selain keluarga. Jadi dia bagi tahu hubungan yang rapat selain keluarga. Jadi kita masukkan je, kita buat je ayat penuh sahaja. Itu sebagai pendahuluan. Jadi karangan kita berkaitan dengan cara, kita tajuk dia cara menghormati sahabat. Itu cara menghormati sahabat. Okey, macam mana cara kita nak menghormati sahabat? Yang pertama kat sini dia bagi tahu ialah kita jaga tutur kata. Macam mana tahu tu jaga tutur kata? Itulah cara kita menghormati sahabat kita. Kita menjaga tutur kata. Dia beritahu dah ni. Isi yang pertama dia beritahu menjaga tutur kata, elak bahasa kasar. Nah, itu cara kita menghormati sahabat kita. Yang pertama, isi yang pertama ialah kita menjaga tutur kata kita. Kita cakap elok-elok. Kita tak boleh cakap kasar-kasar. Itu yang dimasukkan dengan yang pertama. Isi yang pertama. Jadi mari kita cuba bina ayat penuh. Menggunakan perkataan ini. Jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Okey, yang pertama dia bagi tahu isi yang pertama amalan menghormati sahabat. Ingat, karangan kita berkaitan dengan menghormati sahabat. Macam mana cara kita nak menghormati sahabat? Kat sini dia bagi tahu amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan apa? Ini dia bagi tahu dah, dengan jaga tutur kata. Jadi macam mana kita nak letak ayat penuh? Jaga tutur kata. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan siapa tahu? Kita masukkan je poin yang dia bagi tu dengan menjaga tutur kata. Okey, macam mana kita nak bagi panjang lagi ayat ni? Menjaga tutur kata semasa bila? Siapa tahu? Semasa bila? Semasa siapa tahu? Kita menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata ni maksudnya kita cakap elok-elok. Tutur ni maksudnya berkata-kata. Bercakap-cakap. Menjaga. Ya, Ifah? Tapi tandas. Silakan. Okey, ayat penuh dia. Kita jangan masukkan je. Jaga tutur kata. Menjaga tutur kata semasa bila? Semasa kita bercakap. Bercakap dengan siapa? Sahabat. Dengan sahabat. Bercakap dengan sahabat. Titik. Itu untuk poin yang pertama. Jadi kita dah masukkan dah. Jaga tutur kata. Menjaga tutur kata semasa kita bercakap dengan sahabat. Okey, poin yang kedua dia bagi tahu elak bahasa kasar. Okey, macam mana kita nak letak penuh? Kita kena letak dulu siapa yang kena menjaga tutur kata, siapa yang kena mengelakkan bahasa kasar ni. Kita beritahu je, kita letak ayat dia. Kita, ke atas tu kita dah beritahu. Kita mestilah, mestilah apa? Mestilah, okey, ada masa 6 minit lagi. Kita mestilah mengelakkan apa? Mengelakkan bahasa kasar. Bahasa kasar semasa bila? Bahasa kasar semasa bercakap. Titik. Okey. Ingat, amalan menghormati kawan kita, menghormati sahabat. Yang pertama, kita menjaga tutur kata. Kita cakap elok-elok. Kita tak boleh bercakap kasar. Kalau kawan awak bercakap kasar dengan awak, apa yang awak rasa? Mesti awak akan rasa sedih. Jadi perenggan yang pertama semua faham menjaga tutur kata. Okey, kita masuk pula dengan isi yang kedua. Macam mana lagi cara kita nak menghormati kawan kita? Kat sini dah bagi tahu dah.
saling menghormati dan juga ikhlas. Dia dah bagi dah isi kepada awak. Jadi awaknya perlu masukkan sahaja. Seterusnya, seterusnya apa? Saling membantu ikhlas. Jadi ayat penuh dia kita boleh gunakan seterusnya. Letak dulu nama, kita gunakan kita. Kita mestilah saling membantu siapa? Membantu sahabat dengan, dia beritahu ikhlas tu. Membantu sahabat dengan ikhlas tanpa mengharapkan, nak bagi panjang, mengharapkan balasan. Kita bantu kawan kita dengan ikhlas. Kita tak ada nak mengharapkan apa-apa balasan daripada dia. Okey, setakat ni semua faham? Semua okey? Kita ada masa lagi 5 minit ni. Okey, perenggan yang ke 1, 2, 3, 4. Perenggan yang keempat. Okey, dia bagi tahu kan ni. Perenggan keempat, mengambil berat, berkongsi masalah. Jadi, selain itu kita masukkan. Selain itu penanda wacana. Seterusnya, selain itu, macam mana nak masuk ayat penuh? Mengambil berat. Macam mana letak ayat penuh? Selain itu, kita. Kena letak nama. Kita seharusnya. Okey, kita dah gunakan semestilah tadi. Seharusnya. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Di depan kita ada poin mengambil berat. Kita seharusnya mengambil berat. Mengambil berat tentang siapa? Tentang rakan kita. Kita titik. Okey, itu yang pertama. Okey, poin kedua dia bagi berkongsi masalah. Maksudnya bila kawan kita berkongsi masalah, kita kena dengar. Kita sepatutnya apa? Mendengar apabila apa? Apabila rakan kita akan berkongsi. Dia beritahu dah berkongsi tu. Berkongsi masalah. Titik. Itu untuk perenggan yang keempat. Okey, setakat ni semua jelas berkaitan dengan karangan ni? Jelas. Okay, jadi lepas dah habis ada tiga poin. Yang pertama, kita jaga tutur kata, kita saling membantu, kita ambil berat dan mestilah karangan kita ada penutup. Kesimpulannya, penutup awak kena letak kesimpulannya. Setiap kali karangan terakhir kena letak kesimpulannya. Jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaiknya. Okey, setakat ni semua faham, semua jelas berkaitan dengan karangan? Okey. Jelas. Jelas Okey, hari ni awak dah belajar 2 karangan. Yang pertama karangan cerita dan yang kedua karangan fakta. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak? No. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak hari ini muka surat 71 dan 79. Kerja rumah muka surat 71 dan 79. Tanda muka surat ni. Kerja rumah awak ada 2 muka surat. Yang pertama muka surat 71 dan yang kedua muka surat 79. Muka surat 71 ni awak buat je kerangka. Nanti siapa yang dah siap, hantar pada muallim untuk muallim cek. Ingat, awak dah darjah 3, awak sepatutnya dah belajar. Awak dah kena boleh membina karangan. Darjah 3 ni awak belajar je dulu kerangka karangan. Nanti darjah 4, 5, 6, awak dah kena bina karangan sendiri. Okey, setakat ni semua jelas. Kita ada masa kurang dari 1 minit. Okey, kalau semua dah jelas, okey, kita ada masa kurang dari 1 minit je lagi. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana
Tapi husnul Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.